Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hai semua. Baru hari ni baru bersiaran. Pagi tak sempat nak bersiaran. Minta maaf lah. Baru sempat boleh bersiaran untuk petang ni. So, untuk petang ni saya nak share macam mana tips penggunaan loyang. Sebab loyang ni kalau salah step pun jadi orang kata tak jadi kawan juga orang kata. So yang mana yang join saya punya live, say hi dulu, komen dulu, clear ke tak saya punya live, clear ke tidak? Clear ke tidak? Clear ke tidak? Hai semua. Allah Akbar. Allah. So you all yang mana yang buat key, okay? Hai, salam kenal daripada saya. Siapa yang baru first time join saya punya live, baru yang start follow saya punya page, selamat datang. Welcome to my home. Okay, clear. Okay, say hi dulu. Say hi. Okay, siapa yang baru join saya punya live, yang baru start follow, saya tahu ramai yang baru start follow, alhamdulillah. Sebab saya punya follower pun semakin hari semakin bertambah, alhamdulillah. Itu yang impian yang saya nak, itu kata matlamat yang saya nak, alhamdulillah. Bila kita buat, confirm kita dapat. Kalau tak buat tu memang tak dapat lah. Walaupun kita berimpian saja, tapi kita tak buat tindakan, tak jadi kawan juga. Tapi kalau kita buat, orang kata berimpian dan buat tindakan, insya-Allah akan dapat efek dia. Cepat dengan lambat. Itu memang orang kata tak nak lagi dah lah. Tak nak lagi dah, kena cepat atau lambat. You buat dapat hasil, tak buat memang tak dapat hasil. Dan alhamdulillah saya bersyukur sangat bila saya punya follower dah semakin hari semakin bertambah. Untuk saya nak capai sebelum 1 bulan 4 saya punya follower 50,000 follower. Itu memang impian saya. So bila saya nak buat, bila saya dah ada page yang betul, saya nak tambahkan follower. Bila saya buat benda yang betul, apa yang saya belajar, ilmu yang saya ada, saya buat. Dan alhamdulillah, kata setiap hari bertambahnya follower dengan cara yang betul. Bila kata bertambahnya follower, kita buat tu ikut step yang betul, insya-Allah kata kita punya bisnes best, sangat best. Apa yang bestnya, kita akan kata setiap kali saya punya live, setiap masa orang PM. Siapa nak setiap masa you all setiap masa orang PM, orang WhatsApp, siapa nak? Orang WhatsApp lah, WhatsApp tanpa henti. WhatsApp untuk orang kata rebut apa yang orang tanya tau. Sentiasa orang tanya. You all yang mana yang buat bisnes tak suka ke? Orang sentiasa PM, orang sentiasa WhatsApp. Orang nak you all punya produk you all. Siapa nak lagi tu? Siapa nak? Orang PM. Hai Noris, selamat petang. Hai, selamat petang Noris. Hai Akak Nora Pizza Bakar. Hai Mira Hidayah Sulaiman. Hai semua tak open Noris. Hai. So siapa yang dah buat kit tu ke? Siapa yang dah try buat kit tu, you all mesti pakai loyang ke?
pakai loyang. Elakkan you all pakai yang aluminium tu, yang bekas aluminium tu elakkan pakai yang tu. Elakkan pakai yang tu. Sebab dia mengandungi bahan-bahan yang boleh menyebabkan biasalah kesihatan kita tak okey lah. So elakkan pakai yang aluminium tu. Salam Noris. Selamat petang. Hari ni buat gapo? Hari ni saya nak tunjuk cara tips penggunaan loyang. So yang mana yang join saya punya live, share dulu deh. Share dulu, semoga benda ni bermanfaat dekat you all. Semoga walaupun sikit apa yang saya share ni sangat bermakna, sebab benda ni pun saya nak dapat benda ni sangat susah lah. Saya ambil pun daripada pengalaman saya. Saya ambil dari pengalaman saya. Saya tak bila saya minta dengan orang ni, you all faham lah orang ni kan. Orang ni nak bagi ni Allah je saja yang tahu macam mana saya nak dapat tu ilmu tu. Lagu mana nak tahu, nak share nak tips tu. Payah orang nak share tau. Sebab tips tu bagi orang tu rahsia. Tapi bagi saya, tak saya nak share rahsia tu. Tips tu. Sebab tips tu yang berlaku dekat dekat saya punya bisnes saya. So tak salah saya share dekat you all. Yang mana yang baru start buat bisnes, yang mana yang baru start buat kek, yang tak pernah buat kek sebelum ni, tak pernah buat kek, dan baru berjinak-jinak selepas tengok saya punya live, selepas tengok saya cara saya buat kek yang sangat senang, sangat simple. Sangat senang, sangat simple. So untuk petang ni, bila kita dah buat kek, kita dah ada loyang kan. Loyang yang contoh yang macam ni kan. Okey, bila ada loyang macam ni, you all kena untuk step. Contohnya you all ada 3 loyang lah macam ni. 3 loyang. So lepas ni you all nak buat lagi yang pakai yang ni. So you all tak perlu thank you Nori kasih ilmu. Sama. So you all tak perlu basuh. Tak perlu basuh deh. Tak perlu basuh lah, sebab kita nak guna lagi. Guna gila tak apa. So you all mana masa mula tu you all buat dalam ni. Contohlah ni kan. Ikut you all lah buat mana-mana pun. Okey, ada katalah you all ada loyang, ada tak banyak. Tapi you all nak buat lepas pada tu, you all nak buat lagi. Pakai loyang ni lah, saya tunjuk loyang ni sebab kat tangan saya ada loyang ni. So, nak buat balik, so you all tak perlu basuh. Sebab basuh ni melambatkan kita kena nak kena basuh lagi. Lepas tu nak tunggu kering lagi, nak elak lagi, ambil masa. So, lepas dah siap dah, bakar dah masuk dah, you all angkat dan nak pakai lagi loyang ni. So you all ambil pisau ni. Kalau saya showkan, mesti ada ke dekat rumah you all tu. Thank you Noris. Terima kasih. Okey. Mesti ada ke pisau-pisau hok tupu tu. So you all guna, you all ambil pisau tu, you all apa dah ayat. Kiki. You all kiki tepi ni bagi clear deh. Biar gini deh. Biar kosong gini. Contohnya okey, mula-mula tu dah masuk dah. Kita masuk dah. Alhamdulillah. Ni ramai sangat orang tak tahu ni. Orang kata setiap kali buat lepas tu kena basuh. Lepas tu buat pula basuh pula. Lambatlah proses dia. Lambat. So you all ambil tu ni kita kan. Ni nampak ni. Kita ni. So you all kiki tepi dia ni. Ambil pisau tupu. Buat ini. Tak kira lah kalau you all kata Sani buat ke red velvet ni nak buat ke coklat pula, tak apa. It's okay. Lagu ni nampak ni. So you all ambil ni. Okey, bila kita letak kertas ni, macam mana Nori mula-mula berniaga dulu sampai jadi seperti sekarang ni. Okey, ni ke? Nanti sabar dulu. Okay. Ni ada kertas ni ke? Jangan buai ni. Jangan buai, boleh guna lagi ni. Okey kan? Buat slow-slow lah. Jangan buat gitu tak boleh. Buat gitu tak boleh. Buat gitu tak boleh. Buat slow-slow je.
Buat sela-sela je. Ha. Buat sela-sela. Ha. So, yang ni kita boleh guna lagi. Boleh guna lagi ni, you all masuk atas ni lah. Dalam ni. Ha, gitu ni. Nampak ni? Ha, ni deh. Ha, ramai kata kena basuh pula. Pas kena basuh pula. Tak payah lambat. Gitu. Letak berilah atas ni ha. 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 Siapa yang baru start follow saya, aku type kat komen tu siapa baru start. Baru first time ke second time ke baru je. Baru. Ha. Baru follow. Saya nak tengok orang baru ni baru follow ni. Ha. Saya gini nak ceritanya. Kita pula dah. Kenapa banyak-banyak bidang bisnes ni, bidang bakery yang saya ambil? Kenapa saya tak buat jual fashion? Berapa nori jual kalau yang besar tu? Yang ni. Sebab saya ni saya buat package. So siapa nak dapatkan yang ni boleh WhatsApp tim saya deh. Sebab saya buat beli tiga. Percuma bekas. Bekas tu you all akan dapat kata nak saja lah. Sebabnya ramai hok beli ni tapi tak tahu pula bekas. Okey, you all akan dapat yang ni deh. You all akan dapat besar ni deh, segar ni deh. Yang ni dalam ni ada 50. So you all ni ada pula promosi. Yang ni deh. 3 percuma yang ni. So siapa nak dapatkan ni boleh WhatsApp tim saya lah. Harga promosi ni. Okeylah. So permulaan tu bila saya kata saya ni ada hijau kampung gitu je. Baru follow sambil gosok baju. Hai Siti Izan. Terima kasih. So kata saya permulaan tu dekat ni. Kita nak cerita ni. Saya baru je follow kali ketiga. Wow, Nur Asma Muhammad Zuki. Thank you. Saya kata permulaan tu saya start ni cerita dia. Mula-mula tu saya kerja kampung je. Mula-mula tu saya habis tadi. Lepas habis tadi tu saya dapat kerja. Saya dapat kerja dekat KL. Lepas tu buat deh. Semangat. Macam Salam, selamat petang dari JB. Wow, Zila Caca. Wow. PM agak Kak. Boleh WhatsApp tim saya deh. WhatsApp tim saya untuk detail. Sebabnya tak ada banyak. Sebab payah lah ni tahu tak. Lawyer ni payah. Sekarang orang duk order lawyer tahu tak. Law ni kan nak kata nak raya. Sibuk duk kalut dulu order. Nak seku apalah. Payah lah ni. Ada pun ni tak banyak. Apa saya lawyer tu 7 kali 3 kali 3. Nak air tak? Mula-mula tu saya habis tadi. Okay? Habis tadi. Lepas tu saya dapat kerja. Alhamdulillah lah. Hai Noris, hai. Saya baru je follow dari Sarawak ni. Wow, Rohaida Ismail, hai. Hai
dari Sarawak. Hai, dari Kota Baru, Kelantan. Kota Baru. Siapa yang belum datang lagi Kelantan ni, tahu melawat Kelantan. Mari. Baru je saya follow. Wow. Sebab baru nampak keluar di wall. Saya minat gak dengan bakery ni. Tu minat tengoklah Nori. Saya dari Perak. Wow. Hai Sakiah Azwan. Apa saya loyang tu ni? 7 kali 3 kali 3. Lepas tu saya pun kata saya alhamdulillah Allah bagi rezeki. Saya kata 2-3 bulan saya nak habis study tu saya dapat dah. Saya dapat tu saya kata masa time saya tu memang peluang kerja memang payah dah. Tapi alhamdulillah saya Allah bagi rezeki. Kata tak habis lagi ngaji. Dalam sebulan 2 bulan gitulah nak habis. Memang nak habis dah. Ngaji 3 tahun tu. Hai Noris, selamat petang. Hai Noris, balik kelas terus tengoklah Noris. Wow. Hai Zoom Nadira. So saya pun kerja dah. Saya kerja bahagian finance dekat KL. Saya dapat time tu saya dapat finance administrator. Aduh. Position tu sedap tu. Finance administrator. Gitulah. Panggil. Gitulah. FE. Finance administrator. Finance administrator ni kerja dia scan tu. Kita ada kata apa dah? Kita ada invoice Invoice tu. Hai Noris, hai, selamat petang. Hai, kita ada invoice Invoice tu ada invoice number tu Number tu, invoice number tu kerja saya adalah men-scan. Scan tau tak? Scan invoice number tu, nak ambil invoice number ni. Lepas tu ikut kena key in ikut kata bil api, bil air, gitulah. Lepas tu kata adalah invoice dia. Kerja saya scan tu lah. Scan tu, lepas tu check invoice buat salah. Lepas tu check total. Gitulah kerja saya. Finance administrator tu. Dan saya bekerja. Saya kata diberi lagi. Kata bekerja tu, saya bekerja di office lain. Tapi orang yang tengok saya tu dia duduk lain. Kerja gitulah lepas tu saya punya bos tak ada di Malaysia. Bos saya di Bangalore. Bangalore tu India mari. So saya bekerja tanpa monitor oleh bos. Oh syok. Aku pun nak kena apa. Tapi bos tak ada tahu tak. Bekerja tanpa bos. Lepas tu saya tak ada kata tak ada pengalaman benda tu. So saya masuk tu tak tahu tak dengar kata kena pakai ni lah, pakai baju apa? Baju berkola baju office. Semak pula. Kena kemah. Pakai kasut tak boleh pakai baju pola ni, tak boleh. Janganlah demo. Lepas tu kena pakai seluar selek. Hai Noris, hai. Dengarlah ni, nak cerita ni. Lepas tu kena pakai luar selek. Kat saya tak penuh nak pakai luar selek ni Kena iron. Saya ni jenis orang yang paling malas tahu tak. Paling malas nak iron baju. Memang dulu masa sekolah dulu kat Allah, biar kata kalau kedut sikit-sikit tu nak pergi lah. Basuh. Memang kalau paling malas sangat-sangat. Hai Kak, hai. Memang malas lah kerja nak iron Lepas tu bunyi pula kerja office, kena iron apa semua Lepas tu kata saya pergi cari dekat Iong tu baju hok tak payah iron. Gitu. Bukan malas ni. Lepas tu kain tudung pula, hok saut lalu tak iron. Tak pakai hok ni. Lepas tu memang orang yang paling malas. Lepas tu nak iron ni bukan kerja saya. Memang saya orang malas nak iron. Lepas tu pakai kasut
kena pakai kasut, kena pakai sandal ke. High heel pakai. High heel tu beli sekali, pakai dek. Sebabnya bukan saya ni pakai high heel, bukan saya. Siapa jumpa dengan saya tahu lah ke mana. Saya jenis orang yang biasa-biasa saja, simple saja. Lepas tu lepas tu kita ni nak kata kena iron belaka lah kata apa. Kena iron luar, kena iron baju ke. Hai sis, apa khabar? Hai. Kena iron belaka. Lepas tu saya pun kata bila saya ni orang yang bila saya buat benda yang sama, saya cepat boring. Orang yang cepat boring kalau buat benda sama. So bila kata saya ni kerja office ni pergi pagi balik petang ke. Pergi pagi balik petang. Lepas tu pergi pagi balik petang, lepas tu lalu jalan yang sama, lagilah boring. Saya tak tahulah lagu mana. Mak saya 30 tahun lalu jalan yang sama. Saya tak ada nak fikir lagu mana. Saya tanya juga mak saya, tak boring ke lalu jalan yang sama? Mak saya seorang guru. Tak boring ke lalu jalan yang sama setiap hari, balik jalan yang sama. 30 tahun jalan yang sama. Mak saya kata dia minat hal tu. Tak apa, saya ni jenis orang yang cepat boring. So bila lagu tu saya stres tau dah. Saya stres sebabnya saya tak boleh nak buat apa yang saya nak. Sebab saya jenis orang yang kita suka kebebasan. Bila suka kebebasan ni, bila kita kerja office ni terikat. Pukul 8 hingga pukul 5. Pukul 8 hingga pukul 6. Pukul 9 hingga pukul 6. Gitu kan. Lepas tu walaupun kerja tanpa bos, tapi dia cidik. Masa kita nak balik tu lah dia wiki jo. Tahu dah. Dia orang ni cidik. Kita nak balik. Nyipir dah. Marilah kerja. Hal ni nak buat balik lambat. Begitulah setiap hari saya bekerja bulan. Lepas tu saya tak say dah sebabnya saya stres duk Kuala Lumpur ni dengan jam-jamnya stres tau dah. Lepas stres tu saya pun baliklah duduk kapur tak apalah. Konon-kononnya kita apply kat kapur ni dengan apa yang kita belajar. Kita ada educated kan. Kita ada benda tu. So tak pelik lah kalau balik duduk kapur mesti dapat kan. Senangkan kalau ada perniagaan sendiri je lah. Lepas tu marilah nak cerita ni. Lepas tu nak bermula ni tak habis lagi, tak cerita ni lagi, tak masuk lagi. Lepas tu baliklah duduk kapur tu kak. Apply hot tu tak boleh. Apply hot ni tak boleh. Apply semualah tak boleh. You all bayangkan lagu mana kita ni nak guna duit. Bujurlah time tu tak ada kereta pun tak ada belakang lagi. Tahu tak? Lepas tu saya pun tak tahu nak buat berapa. Buatlah conteng batik. Mula-mula tak conteng batik lagi sebenarnya. Gosok. Okey. Tu lepas pada tu kan sebelum tu kan. Bermulanya saya dulu canting batik tahu tak. Tapi sebelum canting batik tu saya gosok batik dulu. Gosok batik. Tahu tak gosok batik tu berapa? 30 sen. So 30 sen. You all bayangkan lagu mana kehidupan saya dulu. 30 sen satu batik tu, satu kain tu yang you all beli, yang you all tengok kat kedai tu 4 meter tu, saya gosok benda tu, satu kain 30 sen. Tahu tak? 30 sen. Lepas tu saya tu boleh lah dalam 30 lah. Gitulah. 30 lah dapatlah 9 ya. Jadilah duk kapur kan. Daripada tak ada kerja langsung. Tapi kat sedih lah. Orang kata doi sangat. Doi lah kata kehidupan saya dulu. Gosok kain dapat 30 sen tau tak. Tapi dia sebabnya sikit sangat dia pun bagilah. Berapa sen lagi? 3 ya sekali mari. Kali mari you beri berapa 5 ya. Ingat. 3 ya dia.
sekali mari tu kiranya kalau kita pergi je dapatlah RM3. RM3 belum lagi gosok tu lah. Tahu tak? Tak termasuk dengan gosok. Saya gosok kain. Gosok-gosok tu dapatlah nak boleh kau kata metak je gosok. Saya jenis orang yang cepat. Saya jenis orang yang pantas, tahu tak? Saya daripada dulu lagi. Memang saya jenis orang yang lincah. Lincah. Bukan kata nyek tak ada. Pinai dulu. Tahu tak? Bukan kata keluar ngaji tu terus buat negodok ni pemula nak start ni. Lepas tu kata saya banyak dah. Daripada saya gosok kain tu, kain jacket tu. Kain jacket tu. Kain buat batik sebab kawasan rumah saya ni kawasan batik. Biasalah Kelantan ke. Lepas tu kata saya daripada gosok tu dah pro dah gosok, bertukarlah kepada mencanting kain, canting bunga-bunga. Sebab itulah saya suka dekor kek. Sebabnya memang saya kata Allah bagilah kreativiti sikit bang saya. Sikit. Dan saya kata saya daripada cantik batik tu lah saya buat. Lepas tu bila saya cantik batik tu, saya ukir batik tu pakai lilin dalam kilang. You bayangkan lah kain tu memang saya kata saya tak boleh dengan lilin ni tak boleh. Sebabnya kalau main dengan lilin ni dia bahan kimia banyak. Bila bahan kimia banyak naik, Allah kata tak boleh nak tengok ni muka ni pecah lah, muka pecah memang naik jerawat batu besar-besar gitu ke. Besar-besar tu memang besar, penuh ni tahu tak, penuh. Selamat petang Norisai, selamat petang. Lepas tu tapi saya ni sebabnya saya apply mana-mana tak dapat. Memang tak dapat. Lepas tu terpaksa lah kita sebab kita tak ada kerja nak buat, tahu tak? Tak ada kerja nak buat. So buatlah juga, biarlah orang kata muka pecah pun nak gana. Macam lah orang cakap. Boleh lah, alhamdulillah lah. Sebab saya bermula dengan cantik batik tu lah. Lepas tu saya sebab saya terpaksa buat benda tu. Walaupun orang kata tak boleh, orang kata kalau nak stok, doktor kata kalau nak stok, kalau jawab ni nak stok boleh. Awak kena stok cantik batik tu. Sebabnya cantik batik tu dia punya wak dia, asap dia tu masuk dalam hidung, jadi banyak. Gitu. Lepas tu sebab tu lah ni saya tak boleh. Saya orang jual kering pelik-pelik tu tak boleh nak pakai, tak boleh. Sebab saya dah serik dah benda tu. Saya merasa semua. So kalau orang jual UL yang mana yang orang jual tu, jangan ikut dia lah beli, kau tak, jangan ikut dia. Saya sebab tambah-tambah pula macam saya ni. Saya dulu pakai ikut dia juga. Dan orang kata pakai ikut dia dan tambah pula dengan lilin tu. Lagilah orang kata. Lagilah muka ni tak nampak pun muka. Lepas tu saya pun buat tu siapa bila aku nak buat lagu ni? Siapa bila? Saya duk mikir lah, siapa bila aku nak buat lagu ni? Sebabnya tak urut duk. Kalau sehari-sehari dapat RM10, RM20, you orang rasa lagu mana? RM20 sehari. Gak hari Jumaat tak kerja. Hari Sabtu kerja half day. Dapatlah RM10 sehari. Kadang-kadang tak dapat pun. Kadang-kadang sedih. Tahu dah sedih. Lepas tu saya pun satu hari tu nak dijadikan cerita. Saya ni gilah tempat kawan saya. Nak jadi cerita, nak start dah ni. Lepas tu gilah tempat kawan saya ni.
dia kerja tempat orang juga. Dia kerja tempat orang. Masa tu saya ni main-main kerja. Saya masa tu saya belum kahwin lagi. Lepas tu saya pergi tempat dia. Saya pergi tempat dia tu saya bawa lah kek cotton cheese dengan kek coklat amos. Saya bawa dua tu. Bawa sikit je lah. Bawa tu bagi dia. Bagi dia tu dia pun makan dan dia bawa balik. Dia bawa balik rumah. Lepas tu kata sedap berlaku. Lepas tu masa tu lah, lepas pada tu lah, masa tu dia member saya tu dia ada krisidah dengan bos dia. Bos dia tak bagi gaji lah mana lah. Begitulah. Lepas tu dia lah bagi saya nampak benda ni boleh pergi jauh lah. Saya pun dia pun royak buat lah. Masa tu tak ada lagi dalam ni, tak ada lagi. Tak ada lagi. So, you all yang memang bertuah lah. Saya bagi satu step satu-satu. Masa saya dulu, saya buat sendiri. Saya buat kerja diri tau tu. Saya buat kerja jadi. Banyak sangat. Tak jadi, sudah orang kata tak terkira. Tak terkira banyak. So, jangan tak pelik lah kalau tak jadi sekali dua tu. Alah, biasa orang kata. Saya ni orang kata, banyak kali tak jadi. Banyak kali tak jadi. Tapi saya ni jenis orang yang pantang dicabar. Orang cabar lah jah buat. Orang cabar, orang marah lah jah buat. Itu saya. Memang kata kalau orang tak dengar cakap lah. Tak dengar cakap. Tapi saya sangat bersyukur. Sebab saya tak dengar cakap lah saya berada pada tahap lain. Sebab saya tak dengar cakap member saya yang tak bagi saya cari ilmu. Sampai saya pergi juga dan saya nampak hasil dia. Dan saya kata saya jenis orang yang tak dengar cakap. Tak dengar cakap. Sebabnya bagi saya kita hidup sekali. Orang yang berkata kita tu orang yang bukan someone, bukan kita nak pelekeh, tapi orang yang tak buat bisnes, tapi dia pandang-pandang nak berkata kat kita. Saya dulu memang saya dengar juga lah, sebab kita tak ada pengalaman. Kita tak ada. Tengok macam tak kahwin lagi. Kahwin dah. Tak kahwin dah tu suami saya tak tengok. Kahwin dah, saya kahwin dah. Lepas tu saya pun dulu memang saya sebab kita tak tahu, kita tak ada ilmu. Kita tak ada pengalaman benda tu. So bila kita tak ada ilmu, tak ada pengalaman, kita ikut je. Orang kata A, kita buat A. Orang kata B, kita buat B. Orang kata C, kita buat C. Tapi pada hakikatnya bila orang kata A, kita buat A, tak nampak. It's nothing. Tak ada. Orang kata tak ada feedback yang positif datang kepada kita. You all rasa you all nak follow lagi kepada dia. Bagi saya dah akan follow dah dia, tak akan dengar dah kata dia. Sebabnya walaupun dia kata itulah tak saya nak dengar kata orang. Memang sebab bila kita macam saya sekarang ni saya dengar kata orang yang ada feedback. Orang kata ada nampak kesannya orang yang kata kat kita tu. Macam contohnya orang yang kata kat kita tu yang dah buat bisnes. Dia dah kata dah dapat income banyak dah. So kita boleh lah dengar kata dia. Tapi orang yang berkata kat kita tu tak pernah buat bisnes. You all rasa you all nak ikut tak? Kalau saya tak ikut. Sebab dia tak ada. You all kena nak ikut orang pun, ikut orang yang ada kata nampaklah dia tu jenis orang yang buat bisnes, orang yang ada result. Ada result tau tak? So bila saya dengar sebelum ni saya dengar kata orang A buat A, orang B buat B. Lah kali tak ada apa. Orang kata saya tu lari tak ke mana dan bertepuk tampar. Sebabnya melihat kejatuhan saya. Masa time tu memang saya teruk sangat dan orang kata masa tu saya start. Saya buat masa mula-mula saya buat bisnes tu, saya hanya bermula dengan 10 biji je. 10 biji kek coklat amos. So saya buat, orang kata buat sekadar suka-suka je dengan member saya. Sebab member saya tu ajak saya buat ni dan saya pun nak tolong dia. Sebab dia pun kata memang dalam keadaan susah lah.
Tak ada duit. Saya it's okay. Saya jenis orang gini. Saya jenis tengok dia lah, saya tak boleh. Jenis mudah siap kau orang. Dan saya memang niat nak tolong dia lah, sebab sedih tengok dia. Kehidupan dia sangat sedih. Dengan orang kata dia tambah pula dengan dia ada krisis keluarga lagi. Lepas tu buat apa tu? Ni tak ada gapo lepas tu saya pun orang kata saya buat bisnes pun sebab semata-mata kerana dia mula-mula, tahu tak? Sebab tengok dia tu. Lepas tu saya pun saya teruskan lagi lah. Saya buat 10 biji dulu. Saya mula orang kata tak ada lah siapa 100, tak ada. Saya mula suka-suka 10 lagi dulu, tahu tak? Terah-terah dulu 10 biji. Lepas tu buat lepas tu lama tambah sikit. Lepas tu lama tu saya buat kata bila saya buat mula-mula tu seronok sebab kita tak tahu. Mula-mula suka-suka, okey. Dan bila lama-lama tu dan sebelum kata saya nak melangkah lebih lagi, Allah datangkan saya, Allah bagi saya rezeki, saya diterima masuk TU Tunas Usahawan Belia Bumiputera. Yang tu yang PM kita dulu yang buat, tapi lah ni ada lagi. Tapi untuk tahun ni tak ada dah. Baru je habis baru ni. Tahun ni tak tahu ada pedok. You all boleh yang mana yang ada orang muda lagi belia, tahu tak belia tak sampai 30, boleh apply benda tu. Sebabnya waktu kerajaan nak tolong bagi, orang kata bagi dana lah, dia bagi geran kita. Geran tu free of charge je. You all dapat geran tu free of charge je, yang mana yang baru permulaan tak ada duit untuk nak buat modal bisnes, boleh apply dengan dia. Boleh apply deh. Dapatlah RM15,000. Dapat RM15,000 deh. Free of charge, tak payah bayar. Free. Siapa you nak bagi geran? Free. Tahu tak? Lepas tu saya dapat waktu saya terima, saya kata saya dapat dan saya buat duit hasil dah saya dapat tu, saya buat modal. Saya buat modal untuk saya nak beli mixer. Saya untuk permulaan sebab kita tak ada modal. Sebab kita nak kembangkan benda tu. Dan bila saya kata saya buat saya buat dengan kawan saya lah. Lepas tu lama lah kali kawan saya yang tolong saya tu tikam saya alik belakang. Tahu tak? Tikam saya alik belakang sebab you nampak benda ni biasalah ke. Bila kita bagi peluang kat orang ni, orang dia nampak peluang ni dan dia rasa dia tak senang hidup lama lah. Ibarat gitulah, tak senang hidup lama. Dan dia tikam saya di belakang. Dia tikam saya dan saya rasa siapa hatimu buat kat aku lagu ni, siapa kata aku ni bagi, mungkin saya jenis saya mungkin saya nak mengharapkan dia appreciate apa yang saya buat, tapi saya buat benda ni untuk dia. Sebabnya saya nak tolong dia. Yalah sedih lah kita tengok anak dia tak boleh nak beli susu, siapa minum air sirap. Sedih sangat tengok dia. Orang lain boleh beli susu, boleh beli pampers. Sedih lah. Lepas tu tapi lah kali orang yang saya tolong tu lah tikam saya di belakang. Tikam saya dan saya rasa agak orang kata sangat mencabar diri saya. Saya rasa aku ni tolongmu, rasa banyak benda dah tolongmu, tapi lagu ni muak aku. Macam sampai setahun ni muak aku. Gitulah. Lepas tu saya pun rasa kata rasa masa dah lah dia tikam saya di belakang. Lepas tu saya time tu start saya punya bisnes. Saya tak boleh nak pergi jauh. Bisnes saya duduk di level tu je. Hai. Kita buat luar ada duduk.
Saya kata saya punya bisnes saya duduk di level tu je, tak boleh nak pergi jauh, tahu tak? Tak boleh nak pergi jauh. Bila tak boleh nak pergi jauh lagu tu, saya pun buat, orang kata nak ambil keputusan saya nak pergi cari ilmu, sebab saya tak boleh. Saya tak boleh dah. Orang kata tak boleh nak kembangkan dah. Macam mana aku punya, sebab saya tengok orang lain macam mana dia boleh buat sale sampai beratus ribu, sampai berjuta-juta. Macam mana dia buat? Teruslah. Orang kata orang lain boleh buat selamat petang, hai. Boleh buat sale sampai beratus ribu, berjuta-juta. Lagu mana dia buat, okay? Sebab sekarang ni orang yang tak ada marketing, yang buat, kalau buat kedai, kalau ada kedai, memang dulu kalau bisnes, mana kedai? Gitu ke? Lo ni pun ada jugalah tanya, mana kedai? Saya tak ada kedai, saya buat kat rumah. Sebabnya marketing saya tak cukup power lagi. Walaupun saya rasa, orang kata saya pergi mana-mana pun orang dah tak kenal saya, tapi saya rasa saya nak kena lebih lagi. Saya nak kena lebih lagi untuk saya nak bagi orang nampak lagi brand saya, baru saya start mengorak langkah ke peringkat yang seterusnya. Sebab itulah orang tanya saya, mana kedai? Saya tak ada kedai. Saya buat kat rumah saja. Macam mana tu? Saya buat kat rumah je. Tapi bagi saya, biarlah aku bersusah payah sekarang untuk aku dapat kesenangan yang akan datang. Sebab kita di dunia sekarang ni, dunia berubah-ubah. Dunia Facebook pun setiap hari berubah. Facebook berubah. So, berubah tu kita tak tahu kalau kita tak pergi belajar. Kita tak tahu. Hanya kita search kat Google je kita tak tahu. Sebab banyak sangat. Orang kata bila kita search how to create a page, banyak sangat. So, memang kata kita nak dapatkan kepastian yang betul-betul. Yang orang kata yang boleh ajar kita sampailah habis. Macam mana? So, bila gitu saya pun start nak cari ilmu. Saya start cari ilmu macam mana orang nak buat lah ni. Sebabnya saya tak boleh dah. Sebab saya di level yang sama je. Saya di level 3,000, 4,000, 5,000. Tak sampai pun cecah 10,000 tak sampai. Untuk 1 bulan. 5 angka untuk 1 bulan. Lepas tu saya pun okeylah, aku nak cari ilmu lah. Sebabnya dengan ilmu boleh benda tu. Sebabnya saya dah start, saya tak tahu nak pergi mana dah. Blur tau, dah blur. Lepas tu saya pun tak apa, saya pun nak cari ilmu. Baru nak start cari ilmu tu kak. Lepas tu tanyalah member saya. Member saya kata apa tu, jom lah weh, jom lah kita pergi cari ilmu. Kita nak kembangkan kita punya bisnes ni lah. Lepas tu ajak member saya tu padahal orang yang berbisnes dah, tapi bila kepala otak tu kolot, dan tidak nampak, dah nampak di selesa. So dia rasa tak payah lagi cari ilmu. Sebabnya rugi masa, rugi duit. Share tak? Sabar. Rugi masa, rugi duit. Bila orang kata saya tanya, okey, member saya kata tak payah duk pergi lah, nipu. Mau nak pergi cari ilmu tu nipu. Nak aku apa tu mahal gini mo nah. Lepas tu saya pun duk mikir lagi. Jolo kau ni. Tapi saya kata bila saya dalam dua, tahu tak, situasi yang aku nak pergi ke aku tak sigi. Nak pergi cari ilmu ni. Tanya lagi orang lain. Tanya member saya tu. Tak bagi. Tak si aku dah ya bazir lah. Hak tu bazir. Lepas tu tanya pula member saya pula, hak lain pula. Tanya pula member saya kata, banyak alasan. Bila orang tak say ni banyak alasan. Dan last kali saya ajaklah member saya yang satu-satunya member saya ni, memang kata dialah sahabat saya, dialah kawan saya, dialah segala-galanya. Yang bila saya ajak tu, dia pun kata, jom lah. You all bayangkan lagu mana orang yang kita ajak ni tak say nak pergi. Kita nak sama-sama kembangkan bisnes Bumi Putera. Sebab kita macam saya nak, orang kata bila saya kembangkan saya punya bisnes ni, saya dapat bagi peluang pekerjaan dekat orang. Saya kata bagi manfaat dekat orang.
So, saya pergi lah. Saya pergi cari ilmu, saya pergi. Setiap minggu saya pergi. Setiap minggu. Saya pergi. Kata masa tu saya hanya kosong. Saya tak ada. Kata saya satu-satunya. Saya buat bisnes hari sore. Sebab saya dah give up dah dengan ambil orang ni. Sebab saya ambil kawan saya tu lah dia tikam saya di belakang. Dia buat saya, dia menjadikan produk saya ni untuk produk dia. Tahu tak? Dia ambil saya benda apa yang saya buat selama ni, dia ambil untuk kepentingan dia. Dia ambil untuk dia kata ni produk dia. Sedangkan dia ambil dengan saya. So saya kata saya sangat kecewa dengan dia kan. Saya sampai saya tak usin nak ambil pekerja. Sebabnya saya dah give up dah. Saya takut orang tikam saya di belakang. Dan bila saya pergi cari ilmu, saya pergi sebab saya nak apa yang orang buat ni sampai orang WhatsApp bertalu-talu, sampai orang PM bertalu-talu. Macam mana orang buat benda tu? Dan saya belajar benda tu, saya buat. Okey, sebab itulah untuk permulaan ni you all kena ada page. You ada page, tahu tak? Page yang betul. Page macam mana nak naikkan follower. Masa mula-mula ni memang tak tahu. Saya sama dengan saya. Saya tak tahu juga nak naikkan follower. Buat ke dia naikkan follower? Hey, tak payah lah aku. Gitulah. Hey, alolah. Naikkan follower. Ni tu saya duduk pesan setiap masa. Naikkan follower. Awak kena naikkan follower. Saya ni kak, buat gapo naikkan follower? Tak tahu lagi benda ni, tahu tak? Sebab kita tak berada di situasi tu. Kita tak tahu lagu mana. Sebab kita tak pernah buat, tahu tak? Dan bila kita buat, kita ambil tindakan, kita buat benda yang tak pernah kita buat. Contoh, okey, macam saya ambil tindakan, saya buat benda yang tak pernah saya buat, iaitu saya buat page. Saya ambil keputusan, saya buat page dengan cara yang betul, diajar oleh mentor saya yang ada result. Saya cari ilmu betul-betul untuk saya nak kembangkan saya punya bisnes. Dan saya buat page. Alhamdulillah 10 bulan saya online kan saya punya bisnes. Saya dah ada follower. Nak masuk 33,000 dah. Memang sangat, orang kata saya pun sangat terkejut dengan benda ni. 10 bulan saya online kan. Bukannya setahun, bukan baru 2 tahun. Dah 10 bulan baru saya online kan saya punya bisnes. Tahu tak? 10 bulan saya online kan saya punya bisnes. Dan saya dah, orang kata, dah nak capai 33,000 follower. Dan saya target saya 50,000 follower sebelum 1 hari bulan 4. Sebelum 1 hari bulan 4, saya punya follower 50,000. Sebabnya saya dah nampak dah permainan bisnes online ni. Bila kita buat dengan cara yang betul, kita naikkan follower, kita buat dengan betul, kita tahu apa yang kita nak, target kita. Untuk saya nak genggam 1 juta pertama saya campur sahaja. Dulu saya tak ada impian 1 juta ni. Malu kat orang, tahu tak? Malu kat orang. Orang tengok saya ni, mu ada impian tak? Macam bila kita ada something impian ni, sebab setiap orang ada impian. Tapi bila saya dah nampak benda tu, saya nampak dah nak genggam 1 juta tu untuk tahun 2020. Dan saya memang dah pasang impian siap-siap untuk tahun ni saya nak genggam 1 juta pertama. Walaupun orang kritik, walaupun bermacam kecaman, kejian, cacian orang kata kat saya, I don't care. Apa yang aku buat, aku didorong yang betul. Apa yang aku buat, aku berpandukan cikgu aku yang betul, mentor aku yang betul. So, apa je orang kata, log gila mu. Ada kisah? Tak kisah. Sebab saya ada guru saya yang mengajar saya. So, kalau orang kata, mu buat ni salah, mu buat kena buat gini, pandai-pandai dia ajar kita. Bukan dia pun tak ada result. Dia pun orang kata bekerja dengan orang. Bukan dia buat bisnes. So, jangan peduli apa orang kata. Jangan peduli. Pedulikan apa orang kata. Sebab orang kata, sebab orang ni sentiasa nak jatuhkan kita. Sentiasa. Tapi bila kita di zon yang atas, bila orang dah nampak dah bisnes kita semakin hari semakin grow, mulalah orang kata kejian, cacian, hina tu, mula
Mu buat lagu mana, Pej? Mu buat, masa mula-mula, aku ajak mu pergi kelas, macam-macam kata kat aku. Tapi, bila kita buktikan, saya buktikan walaupun saya ambil. Orang kata saya ambil risiko. Saya tak cara lah. Saya berani ambil risiko untuk saya pergi belajar, tak cara lah. Saya rela kata bergadai tanah pun tak apa. Lepas ni aku beli berakar-akar tanah. InsyaAllah dengan izin dia. Lepas ni aku beli berakar-akar tanah. Walaupun saya dah habiskan, memang saya buat pelaburan untuk cari ilmu agak besar. Memang agak besar. Untuk tahun ni lagi besar sebab saya nak genggam 1 juta pertama saya. Memang agak besar. Tapi bagi saya tak apalah. Aku cari duit lagu mana pun cari juga dengan usaha, insya-Allah. Aku yakin benda ni pasti. Aku yakin aku dapat genggam benda tu. Walaupun orang kata macam-macam, walaupun orang hina, walaupun orang caci, macam-macam. Tapi bila saya dah start buat page, saya dah start buat live, banyak tahu tak? Dan saya nampak perubahan. Apa perubahan dia? Adalah WhatsApp bertalu-talu. Apa yang saya nak, alhamdulillah saya dapat sekarang. WhatsApp bertalu-talu masuk. WhatsApp saya menerima you all bayangkan 400 lebih WhatsApp masuk setiap hari. Bukan main 1 2 3 4 dah. 400. You all bayangkan macam mana dengan bermacam-macam orang PM yang menyebabkan saya punya bisnes saya. Orang kata saya tak cukup tim. Saya kena tambah tim. Tambah tahu tak? Kena tambah. Sebab tu lah orang kata macam mana awak ambil tim? Sebabnya saya tak boleh nak asal ke. Tangan saya memang ada 2, kaki ada 2, tapi saya tak mampu nak reply seorang-seorang. Tim saya yang reply WhatsApp 3 orang tahu tak? 3 orang. 3 orang yang reply WhatsApp. Sebab ramai sangat WhatsApp tahu tak? So, saya kata bila saya ada ilmu itu, apa pengalaman saya online kan saya punya bisnes saya 10 bulan. So tak salah benda ni saya share, dan saya share benda ni dalam yang mana yang nak commit dengan saya. Saya tak nak saya share dalam ni tapi you all tak ambil benda ni tahu tak? Sebab saya nak orang yang betul-betul boleh bagi komitmen dengan saya. Sebab itulah saya ajar macam mana cara nak buat page, macam mana nak buat brand, ada logo. Itu permulaan. Sebab dunia sekarang ni, tahun 2020 ni, semua everything is online. Kalau you all duduk dekat Facebook personal, duduk menjual je, duduk promosi je. Memang orang tak suka lah. Orang tak suka. So saya ambil langkah, saya buat benda ni dan saya ajar. Tak salah ilmu yang saya ada, saya praktikkan. Apa yang saya belajar daripada mentor saya, apa yang ilmu yang saya ada ni saya ajar dalam saya punya grup. Dan saya dah kata alhamdulillah hasil yang saya ajar dah terbukti dah, banyak feedback yang dapat. Alhamdulillah, itu yang saya belajar, dan saya kata saya nak you all pun duduk. Sebab itulah kalau saya coaching, orang kata saya punya persaingan ramai. Orang yang buat, you all tak kira lah. You all kata buat bisnes apa je, tak semestinya buat bakery. You all buat bisnes apa? Buat bisnes baju ke, tudung ke, apa sahaja. You all boleh buat benda tu tahu tak? Tapi dengan cara yang betul lah. Jangan duk ikut orang. Jangan duk ikut orang yang tak ada result. Duk ikut orang tu. Orang suruh buat gitu. Loan ni loan ni aku duk tengok orang duk buat page. Tak apalah aku buat page. So buat page. Tapi tak tahu page ni nak buat apa. You all kena ada, orang kata something, ada satu kata rumah, tahu tak? Rumah yang orang kata kolam kita. Benda tu yang memang rumah kita. So rumah kita tu kita bina sebaik-baiknya lah untuk kita nak kembangkan rumah kita tu, daripada yang kecil jadi yang besar, daripada rumah kayu jadi batu, daripada batu ia jadi besar lagi, rumah banglo. Gitu tahu tak? Itu benda tu contoh gitu. Tapi kalau you all ni duduk promote, tapi dengan cara yang salah, cannot go.
cannot go. Sama macam saya juga sebelum ni, tahu tak? Sebab saya kata tak ada ilmu. Ilmu kurang mengenai, walaupun saya rasa aku ni dah cukup hebat dalam bisnes. Aku ni dah ada kata pengalaman. Tapi pengalaman sahaja tak cukup. Pengalaman sahaja tak cukup kalau tak ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, you all kena ada ilmu. Yang pertama kena ada ilmu deh. Ada ilmu yang betul, orang yang betul-betul guide you all, insya-Allah. Dengan izin dia, you all kena dapat impact dia tu. Cepat dengan lambat tu lah. Jangan duk hari ni buat page, esok dia dapat follower 10,000. Mampu ke lah. Memang tak boleh lah. Tak boleh. Buat kata through the process. You all buat hari ni, you all kena nampak hasil dia tu. Hasil dia tu. Saya pun dalam grup Noris Expert pun, saya nak 30 hari. Bukannya kata hari ni buat, esok dapat impact. Sabar. Through the process. You all buat apa yang saya bagi tahu ni adalah pengalaman saya. So, pengalaman saya online kan daripada offline kepada online. Memang pengalaman tu yang sangat berharga, yang kata benda tu tak ada dijual mana-mana deh. Tak ada dijual mana-mana, you all tak dapat mana-mana. Jira-jira pun tak bagi, saudara-saudara pun tak bagi. Tak tahu benda ni. Kalau you all terlambat, kalau you all tu rasa aku kena buat, aku kena ambil tindakan, so ambil tindakan sekarang. Jangan duk lewat-lewat. You all dah ada dah. You all ada produk the best dah. Setiap produk yang you all hasilkan tu memang kata terbaik dah. You all ada keunikan you all. So manfaatkan benda tu. Allah bagi setiap orang tu ada keunikan. So you all manfaatkan benda tu. Jangan biarkan persaingan you all tu mengatasi you all. Jangan biarkan persaingan you all tu dah ambil peluang duduk di atas. Jangan, kita kena duduk depan. Sama macam saya juga sekarang ni yang yang tak bagi saya masuk kelas. Sekarang ni dah cari ilmu. Sebab apa? Dengan ilmu lah merubah segalanya. Dengan ilmu lah kita punya bisnes kita punya diri kita, everything lain. Perubahan yang lain. Tahu tak? Dengan ilmu. Bukan kata perubahan daripada yang baik jadi yang bongkak, yang sombong. Tak. Elakkan benda tu. Jangan kita rasa kita hebat dah. Jangan kita rasa kita ni di depan. Jangan kita rasa kita ni dah ada ilmu di dada dah. Lepas tu kita nak bongkak. Na'udzubillah lah benda tu. Tahu tak? Jauhkan benda tu. Kita sentiasa merendah diri. Sentiasa merendah diri. Wow, insya-Allah moga dipermudahkan. InsyaAllah. Amin. Noris mentor terbaik bagi saya. So you all yang mana yang buat bisnes, ambil tindakan. Buat page. Bukan kata you all jangan kata nama ke nyesal aku. Janganlah jadi macam saya, terlambat, tahu tak? Lambat dan kata saya buat kesilapan tu, mujur saya ni kata cepat-cepat ambil peluang. Cepat-cepat biarlah kata macam-macam saya cari ilmu apa semua, tapi saya ambil tindakan. Saya cari juga duit sebab saya nak benda tu. Sebab saya nak perubahan dalam saya punya bisnes saya. Perubahan, tahu tak? Walaupun perubahan tu tak ada drastik sangat, tapi saya nampak lah benda tu. Saya nampak sebab saya nak permulaan tu, sebab saya nak macam mana? Sebab saya nak waktu saya niat saya bukannya nak kaya. Bukan mula-mula nak kaya, tahu tak? Bukan niat saya nak kaya. Niat saya nak tahu macam mana orang buat ni online kan bisnes tu, daripada orang buat tu WhatsApp bertalu-talu masuk, PM bertalu-talu masuk. Saya nak benda tu. Dan saya nampak hasil dia sekarang. Bila saya buat, saya nampak hasil dia. Dan kata hasil tu tak salah pun saya share benda tu. Sebab itulah saya kata saya coaching. Sebab saya nak coaching one by one. Sebabnya saya nak ajar you all. Ramai gila kot yang tak tahu macam mana nak online ke bisnes. Ramai sangat-sangat.
Terlampau ramai. Ramai yang buat PJJ tapi bukan, you all jangan samakan PJJ by Noris sama dengan PJJ yang lain. Sebab PJJ saya isi dalam saya punya PJJ benda-benda yang you all tak dapat tempat lain. Benda yang tak ada di tempat lain. So, PJJ saya bukan mainan RM10, bukan. Sebab PJJ saya PJJ online. So PJJ online yang you all dapat hasil dia kek tu, you all ada kek ni. Okey, kek ni macam mana aku nak kembangkan, macam mana aku nak kembangkan aku punya kek aku ni, aku nak jual siapa. Benda ni lah yang saya ajar step by step. Orang lain, PJJ yang lain buat cara nak buat kek, tapi dia tak ajar pun cara nak kembangkan, cara nak dapatkan pelanggan. Macam mana nak dapatkan pelanggan? Hanya ajar cara nak buat kek. You all kena tahu, memang wajib kena tahu cara nak buat kek, tapi you all kena tahu juga macam mana nak dapatkan customer dengan cara yang betul, target market yang betul. Sebab itulah you all jangan samakan PJJ saya dengan PJJ orang lain. PJJ saya bukan RM10, RM20 sebab PJJ orang lain hanya bagi video macam mana cara nak buat. Tapi kalau you all dah pandai buat, tapi you all tak pandai nak kembangkan you all punya bisnes, you all pun tak tahu juga, tak boleh juga. Start tau dah. Start. You all kena tahu cara jalan yang betul macam mana nak buat. Sebab itulah saya sentiasa pegang 4 kunci pemasaran. Benda ni lah yang menaikkan saya punya follower. Benda ni lah yang menaikkan saya punya sale. Sangat best. Jangan percaya saya. Tapi kalau you all buat apa yang saya bagi tahu, you all buat, you akan nampak impact dia. Dengan izin dia, you akan nampak impact dia. You all nak result yang sama macam saya, you all kenalah buat tindakan. Kalau you all tak buat tindakan, memang tak dapat. Memang tak ada hasil. Nothing. Kalau you all buat, insya-Allah you akan dapat. Tak buat, memang tak dapat. Memang tak dapat. Alhamdulillah. Kak Noris memang hebat. Selepas coaching akak hari tu, saya ikut akak buat. Alhamdulillah, order sentiasa masuk. See, you all, saya daripada pengalaman saya ajar dalam Noris Expert dan inilah hasil dia. Jangan percaya saya, tapi kalau you all buat, you all nampak impact dia. You all tak buat, memang tak dapat. You all rasa nanti dululah. You all rasa tak apalah, orang pergi dulu. Tak apa. It's okay. Sebab yang buat keputusan adalah kita. Macam saya. Yang buat keputusan adalah saya. So, saya berhak menentukan keputusan saya. Sebab itulah saya ambil langkah, saya onlinekan saya punya bisnes. You all pergilah cari mana-mana. Ada orang buat 10 bulan online kan, dapat follower 30,000. You all pergilah cari mana-mana. You all pergi cari mana-mana. Ada tak? Ada tak? Pergi tengoklah orang buat page. Orang yang buat page dapat follower 30,000 dengan cara yang betul. Sebab kita nak target market kita yang betul. Tak kira lah you all yang buat bakery ke, you all buat makanan, you all buat pakaian, you all tudung. Ikut. Tak apa belakang. Tapi bila kita buat cara yang betul, naikkan follower, memang sangat best. Sangat best. Dunia saya lah ni tak sama dengan dunia yang sebelum ini. Sebelum saya onlinekan saya punya bisnes, nothing. Tahu tak? Ramai yang tak kenal lagi brand saya. Sekarang ni saya pergi, bukan kata kita nak riak, kita nak itu, tapi bila kita pergi mana-mana, orang tengok macam pelik, tahu tak? Macam dulu orang bodoh gitu. Tapi sekarang ni orang tengok macam gitu, tahu tak? So siapa nak supaya gitu, you all kena follow lah. Follow apa yang saya ajar tu, you all nak gitu. Sebab benda tu you all akan sendiri. You all buat, you akan sendiri merasai benda tu. Gimana mana orang kenal, gimana mana orang panggil. Bermakna brand kita dah semakin orang nampak. Bila orang nampak, orang sentiasa orang nak rebut. Tahu tak? So Sabah hujan sekarang, sekat-sekat tengok online. Tak apa, share dulu. Semoga benda ni bermanfaat dekat you all, dan semoga benda ni you all dapat something yang you all nak buat tindakan, nak kembangkan you all punya bisnes.
Sekarang ni you all ambil lah. Ambil peluang ni ada depan mata. So kalau you all rasa benda ni aku nak buat lah ni, so orang kata ambil tindakan. Kalau kata persaingan kita ada, it's okay. Law ni ada orang kata pengguna Facebook 24 juta, tahu tak? Pengguna Facebook 24 juta. So bila 24 juta tu, you nak berapa? Saya pun nak 10,000 pun dah capai dah apa yang kalau saya nak, tahu tak? 24 juta. So jangan, tak payah pelik lah. Kalau persaingan kita ada, it's okay. Ambil lah. Sebab saya ambil lah. Ambil. Ambil nak. Sebab kita tahu apa yang kita nak. Kita nak sasarkan berapa untuk kita nak dapat berapa. So kalau kita nak main 24 juta nak belaka, bilion trilion dapat, tahu tak? Bilion trilion. Orang kata banyak sangat 24 juta tu, banyak sangat, tahu tak? Sejuta pun banyak. Ambil sikit-sikit sudahlah. Hari ni buat 25 biji kek pack minum petang. Sebelum ni tak pernah buat banyak gini. See? Siapa dia nak coaching bersama dengan saya, you all boleh type PM, nanti saya akan bagi link macam mana deh. Macam mana berlakunya, you all boleh, jangan percaya saya. Kalau you all tak percaya, rasa ragu-ragu dengan apa yang saya bagi tahu, you all boleh PM Nik Salwati tu. Nik Salwati, Akak Nora Pizza, Akak Zainab. Boleh PM dia deh. Tanya dia apa yang Noris ajar, apa yang Noris buat. You all boleh tanya dia. Tu, tanya Nik Salwati Mak Zing tu. You all boleh tanya dia, boleh PM dia, tanya dia lagu mana saya buat. Sebab yang ini adalah berdasarkan pengalaman saya yang tidak ada di mana-mana. Saya nak membantu you all yang mana yang start business, yang tak tahu, rasa aku banyak persaingan, aku tak boleh hadang lah. Janganlah begitu. Kita ada solution dia macam mana. Jangan putus asa benda tu. Ada solution, ada jalan penyelesaian dia. You all buat, you all dapat. Tak buat, memang tak dapat lah. You all buat, you all dapat. Tak buat, tak boleh. Tolong ajarkan saya. You all type PM, nanti tim saya akan bagi link lah macam mana. Best kalau dia cakap, walau saya tak berapa faham. Kena. Tak faham kau? Tak faham kau? Hebat. Teruskan Norin, insya-Allah. Saya akan teruskan sampai bila-bila. Saya akan teruskan walaupun saya ditentang, walaupun saya sekarang ni saya struggle untuk naikkan follower. Sebabnya sebab itulah, sebab bila kita naikkan follower memang best. Rentak permainan bisnes online ni lagi best, tahu tak? Lagi best. Kita sebab saya jenis orang yang boring buat benda yang sama. So saya bila kita berada dalam bidang bisnes ni bermacam-macam berlaku. So bila bermacam-macam tu, kita ikut jalan A tak kena, kita ikut jalan B pula. Jalan B tak kena, C pula. C tak kena, D pula. Gitu. Sedap sangat best lah. Sangat best. Kalau you all rasa you all nak ditakut yang lama, you all nak stop you all tu duduk situ je. You all tak nak orang rebut you produk you all tak nak say you all naik. So tak payahlah, tak payah buat apa-apa, duduk di level yang sama je. Tapi kalau you all nak orang rebut you all punya produk, orang PM bertalu-talu, orang WhatsApp bertalu-talu, orang sentiasa alert dengan perkembangan bisnes kita, orang sentiasa nak tengok kita punya live, orang sentiasa nak mengikuti apa lagi. So you all boleh type PM, nanti saya bagi tahu macam mana cara dia untuk Noris bantu, untuk saya bantu you all naikkan you all punya follower, naikkan you all punya sale, macam saya sebelum ni saya start, tahu tak? Saya start, tapi bila saya dah ada ilmu, alhamdulillah saya dah capai 6 angka
6 angka 100,000 pertama saya dah capai. Hanya saya bakers kampung je. Saya tak ada pun akademik. Saya tak ada. Saya ni ke, you all tengok saya buat kit Spiderman mari tu. Saya buat daripada hasil keberanian saya, keyakinan saya. Saya tak diajar daripada siapa-siapa. Tak ada. Saya tak ada chef yang tak ada. Saya tak ada masuk kelas. Tak ada. Saya dapatkan benda tu hasil daripada keberanian saya. Saya nak benda tu. Saya nak berlaku perubahan. So, saya kena ambil tindakan. Saya berani ambil risiko. Tahu tak? Saya nak. Saya bukan kata saya bidang lulusan catering. Tak ada. Culinary tak ada. Lagilah jauh. Culinary, catering tak ada. Saya masuk kelas pun kelas free of charge ya. Kelas free je kita masuk. Free je. Tu pun dipaksa. Tu pun kena. Sebabnya setiap tahun ada kelas-kelas ke. Nanti pegawai yang sentiasa pantau saya tu, dia akan WhatsApp lah. Izati, ada kelas ni. Pergi masuk. Izati. Ni ada kelas finance, ada kelas costing, ada kelas ni. So, saya masuk kelas yang tak bayar. Free of charge tau tak? Free of charge. Sebab saya pun modal tu je. Tak ada modal banyak pun. Tak ada orang pinjaman. Tak ada. Ada hak tu je. Hai Nori, semangat tengok cara cakap Nori. Nak dengar sangat pengalaman saya. Itulah pengalaman saya. Pengalaman saya daripada first kali, saya pun sangat berterima kasih dengan orang kawan saya tu yang tikam saya daripada belakang. Saya sangat berterima kasih kat dia. Sebabnya kalau dia ni tak tikam saya di zone yang selesa. Saya duduk di takut yang lama lah. Bos takat 4,000, 5,000 duduk kampung. Okey dah. Nak gapo lagi nyo? Duduk kampung. Duduk gini, dah lerok gini, jalan lutan ni je. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Tapi bila dia menikah, Alhamdulillah lah. Orang kata dia tu tikam saya belakang. Kalau tidak, saya tak ada lah ni. Tidak, you all tak jumpa lah saya ni. Tidak, saya tak buat lagi page ni. Tahu tak? Tak ada. Tidak, tak buat lah live ni. Tak ada. Saya sangat orang kata berterima kasih lah. Berterima kasih dekat dia. Sebab dia tikir saya belakang. Kalau saya tak tikir belakang, sampai sekarang ni saya belum online kan saya punya bisnes. Sebab saya, bila kata saya nak online tu, online buat Facebook personal lah. Berjalan dah lah online. Rupa-rupanya aku ni, alah bodohnya aku. Tak ada ilmu benda ni. Alolah, nengung mata. Menengung. Tahu tak? Termenung kejap. Sebabnya saya di platform yang salah. Sebab saya online kan bisnes tu, bisnes di jalan yang salah, di lorong yang salah. Sebab itulah saya lambat. Saya nak naikkan sale. Orang lain saya sangat cemburu lah. Member saya yang belum tak sampai setahun lagi buat bisnes. Dia ambil tindakan cari ilmu dan alhamdulillah dia dah capai dah. Tahun lepas dia dah capai 2.5 juta. Dia 2.5 juta tahu tak? Tahun ni memang dia target kakao lah. Tapi saya bila saya baru lagi dan saya pun nak dapat 100,000 bakers kampung. Gila lah. Orang kata orang kata tak pernah berimpi tahu tak? Tak pernah berimpi nak ada 100,000 tu. Tak pernah. Dan tak pernah berimpi nak dapat 1 juta pertama. Tahu tak? 1 juta pertama. Jutawan tahu tak? Tak pernah. Tapi bila saya kata saya di jalan yang betul, dan saya naik, saya buat betul dan saya dapat benda tu. Alhamdulillah saya dapat benda tu. Saya ni selalu buat kek. Saya bagi kawan-kawan makan. Mereka cakap sedap. Sedap mula-mula memanglah sedap. Mula-mula sedap. Lepas tu nak order lah, nak tepah lah.
Tahu tak? Bermulanya kita buat bisnes ni tanpa dirancang. Kita rancang biasa, dirancang tak jadi. Tapi tanpa dirancang tu, bila tanpa dirancang tu, kata saya pun tanpa dirancang juga. Saya buat tu kata atas nak bantu member saya. Atas nak bantu dia. So bila atas nak bantu dia ni, tak terfikir pun nak pergi sejauh ini. Tak terfikir pun nak ada team. Tak terfikir pun. Tapi bila kita nak berlaku perubahan. Saya nak kata gi kedai, tak payah tengok harga, pakai beli terus, nak pergi shopping, nak pergi travel, nak pergi kata saya suka travel. So saya nak benda tu. Saya suka travel. Sebab saya jenis orang yang tak reti duduk diam. Tak reti duduk diam. Saya suka travel. Saya suka kata buat benda yang something yang baru. Saya suka. Itu adalah saya. Sebab itulah saya memilih bidang bisnes. So yang mana yang baru nak berjinak-jinak tu, you all buatlah step yang betul, cara yang betul. InsyaAllah you akan dapat impact dia tu. Cepat dengan lambat lah. Kena banyak bersabar deh. Yang penting banyak bersabar. Sejak bila. Okey lah. Saya nak end lah dah. Siapa yang nak coaching one by one bersama dengan saya, siapa nak dengan buat bisnes dengan cara yang betul, you all dapat hasilkan benda yang produk you all yang terbaik dah, dan you all tahu macam mana you all nak marketkan you all punya bisnes, macam mana you all nak bagi brand you all dikenali, bagi orang nampak, bagi sentiasa orang nampak macam mana kita nak buat. Itu yang saya ajar step by step. Siapa nak boleh WhatsApp team saya ataupun type PM, nanti team saya akan bagi link lah macam mana cara dia untuk nak coaching bersama dengan saya. InsyaAllah apa yang saya tahu, saya akan ajar you all buat bisnes online dengan cara yang betul. Bukan kata buat buka meja tepi jalan, lepas tu melambatkan proses. Saya nak you all mempercepatkan proses untuk nak menaikkan you all punya sale. Bila sale meningkat ni, insya-Allah lah benda tu you all akan rasa happynya aku buat bisnes. Bila kita cara yang betul. Okeylah, saya nak end lah dah. Terima kasih yang mana yang share, yang like, yang komen, yang sentiasa kata mengikuti perkembangan saya, yang sentiasa dengar story saya. Ni adalah kisah saya, hanya bakers kampung sahaja, yang hanya buat kat rumah, yang hanya buat bengkel kecil sahaja, tapi saya berimpian besar untuk capai 1 juta pertama saya, walaupun duduk buat kat rumah saja. So yang mana yang buat kat rumah, tak salah, you all berimpian juga sama dengan saya untuk capai 1 juta pertama, my first million. So you all startlah berimpian, kena berimpian yang besar InsyaAllah impian tu akan menjadi kenyataan. InsyaAllah dengan izin dia, dengan you all buat tindakan yang betul, InsyaAllah impian tu akan menjadi kenyataan. Okeylah. Nanti kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.